KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton teras di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku hos anda. Baiklah, sebelum kita mula, saya nak pastikan, saya ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Seperti kerap cuci tangan tu pastikan dengan air dan sabun, bukan air saja. Pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Serta pakai pelitup muka dan pakai dengan betul. Pastikan ia meliputi sehingga daripada hidung sehingga dagu. Dan jarak di antara satu sama lain mestilah tidak kurang daripada 1 meter apabila berada di tempat awam. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar subjek pendidikan civic, pendidikan moral untuk topik kemajuan teknologi dan etika pengurusan peranti. Tetapi sebelum tu, jom kita tengok video profil cikgu. Dan bersama kita sekarang adalah Cikgu Yap. Okay, saya Cikgu Yap dari SMK Dato' Undang Musa Al-Haj. Okey, terima kasih Cikgu. Okey, dan baiklah Cikgu, kita pun sudah berkenalan. Jom kita berkenalan pula dengan murid-murid yang ada dalam talian. Siapakah mereka? Hai semua. Hai. Itu dia. Okey, nanti saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Wong Fang Yi. Salam sejahtera cikgu. Saya Wong Fang Yi dari SMK Dato' Undang Musa Al-Haj, Jelebu. Terima kasih. Kita juga ada Crystal. Selamat sejahtera cikgu. Nama saya Crystal Yitjini dari SMK Dato' Undang Musa Al-Haj, Jelebu. Terima kasih. Kita juga ada Tung Si Yuan. Salam sejahtera cikgu. Nama saya Tung Si Yuan dari SMK Dato' Undang Musa Al-Haj, Jelebu. Terima kasih. Seterusnya Nur Azira. Salam sejahtera cikgu. Saya Nur Azira, anak kepada Johari dari SMK Dato' Undang Musa Al-Haj, Jelebu. Terima kasih. Kita ada juga Kon. Salam sejahtera cikgu. Saya Kurshiwa Ilut dari SMK Dato' Undang Musa Al-Haj, Jelebu. Dan yang terakhir, Lau Yi Wen. Salam sejahtera cikgu. Saya Lau Yiwen dari SMK Dato' Undang Musa Al-Haj, Jelebu. Okey, terima kasih semua dan seperti yang anda tahu kalau tak dengar tadi dah 6 kali kita ulang, mereka adalah daripada SMK Dato' Undang Musa Al-Haj, Jelebu. Okey, baiklah cikgu. Sebenarnya saya nak cari cikgu, untuk hari ini kita akan fokus kepada apa cikgu? Kita akan fokus kepada penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, baik. Saya rasa cikgu pun ada sediakan sebuah video kan untuk topik ni cikgu? Belum. Nanti tunggulah. Okey. Baiklah. Janganlah excited sangat. Cikgu, saya teruja nak belajar sebab sebelum tu topik cikgu nak terangkan sedikit. Okey, boleh cikgu. Objektif pelajaran untuk hari ini. Ya. Anak murid hari ini akan mempelajari menjelaskan etika semasa menggunakan peranti teknologi. Ya. Dan mereka dapat menerangkan kepentingan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Yang paling penting, mereka juga dapat menilai cara penggunaan teknologi ini. Ya. Dan menganalisis kesan pengabaian penggunaan teknologi maklumat secara beretika. Yang paling penting juga, mengekspresi perasaan gembira dapat menggunakan teknologi secara beretika dan mempraktikkannya, iaitu mempraktik tingkah laku beretika semasa menggunakan teknologi dalam kehidupan seharian. Dalam masa yang sama, kita selit juga hak untuk anak murid kita
supaya anak murid tahu hak untuk mencapai penggunaan komputer atau alat peranti, hak untuk kemahiran penggunaan teknologi, hak untuk menggunakan teknologi maklumat ini yang sedia ada demi kemajuan negara. Paling penting juga, Ya, cikgu. kita mesti tahu tanggungjawab kita. Betul, cikgu. Bagaimana kita menjaga maklumat dan data peribadi orang lain. Oh, itu penting, cikgu. Penting kan? Sangat penting. Dan bertanggungjawab juga tidak menyebarkan maklumat yang palsu atau tidak sahih yang akan mengelirurkan orang lain. Dan last sekali, memastikan teknologi maklumat dan komunikasi ini tidak disalahgunakan agar tidak memudaratkan diri dan negara. Betul, cikgu. Betul. Memang baguslah untuk topik kita hari ini kan, cikgu? Ya. Dan Sekarang ya, barulah kita nak tonton TV video. Anak murid, kita tonton video. Ya, video ini anak murid tengok ya. Nanti cikgu akan tanya soalan. Okey? Silakan. Jom, kita tengok. Teknologi maklumat dan komunikasi wujud sebagai satu perantaraan untuk mengedarkan pelbagai jenis maklumat untuk tujuan yang berlainan. Contohnya, pendidikan, pengiklanan, pemberitahuan, telekomunikasi dan sebagainya untuk memperoleh maklumat, menyimpan maklumat, mengambil semula maklumat, memproses maklumat dan menyebarkan maklumat. Teknologi merujuk kepada perkakasan, perisian dan sistem telekomunikasi yang digunakan di dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. Teknologi maklumat dan komunikasi atau dikenali sebagai ICT merupakan teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan data. Ruang lingkup tajuk ini sangat luas, iaitu segala aspek dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. Kita menggunakan komputer dan perisian untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, meminda, melihat dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu. Anak murid cikgu, faham kan? Cikgu nak tanya, siapa nak cuba untuk bagi maksud ini? Maksud teknologi Fangi. Okey, silakan Fangi. Teknologi maklumat dan komunikasi ialah teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, komunikasi dan atau menyebarkan maklumat yang melibatkan teknologi komputer serta pemindahan dan perkongsian maklumat dalam kehidupan. Terima kasih Fangi yang rajin. Memang nampak sangat kan buat persediaan mengikut arahan jawapan cikgu. Yang tepat sekali cikgu. Mari kita lihat apakah maksud yang cikgu bagi. Sistem yang membolehkan pengumpulan, pengurusan, manipulasi, perolehan dan komunikasi dalam pelbagai bentuk. Tapi hari ini kita sentuh juga peranti. Anak murid cikgu tahu tak apakah itu peranti? Tahu. Ya ke? Tahu. Siapa nak jawab? Apakah itu peranti? Kalau tahu, cikgu tunggu jawapan ni. Okey, Kon. Cikgu, saya tahu. Alat peranti itu adalah alat yang diperlukan atau yang digunakan untuk membuat sesuatu atau input yang membolehkan data seperti teks, gambar, bunyi dari alam nyata dimasukkan ke dalam komputer. Memang hebat. Jika cerita tentang teknologi kan, anak murid muda memang hebat kan? Siapa lagi nak cuba? Okey, Krista yang cantik. Cikgu, saya pun tahu. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, peranti bermaksud alat, perkakas, pesawat iaitu satu cara dan optometri moden. Ini dapat membantu supaya penglihatan yang baik dapat dikekalkan. Wah, cikgu kagum. Cikgu nak puji Krista ni. Sebab menurut Kamus Dewan, nampak sangat bukti buat kerja rumah ya.
cikgu nak puji ni. Balik nanti cikgu nak bagi lollipop 5 biji. Wow. Untuk saya boleh juga, cikgu? Oh, boleh, no problem. Boleh. Tapi Okey. sebelum tu, cikgu nak tunjukkan ini alat peranti yang cikgu bawa hari ini. Ini dia telefon bimbit, kita ada tablet, kita ada iPad. Semua ini merupakan alat peranti mudah alih. Ya, betul. Sean pakai juga kan? Pakai, cikgu. Setiap hari mesti pakai, cikgu. Betul. Sekarang marilah kita tengok satu video lagi. Tetapi sebelum tu, cikgu, sebelum kita tengok video tersebut, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke teras di Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton teras di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga untuk hari ini Cikgu Ia. Ya. Okey, Cikgu, silakan Cikgu kita teruskan pengajaran kita hari ini, Cikgu. Ya. Anak murid cikgu, mari dah kita tonton video pendek. Perhatikannya isi kandungan video ini dan ambil pensel atau pen, kertas yang disediakan untuk catat isi kandungan. Nanti cikgu akan tanya apa yang anda telah tonton daripada video tersebut. Silakan. Hello kawan-kawan. Berita terkini mengenai status COVID-19 daerah Jelebu. Jangan menyebar maklumat palsu atau dirakui kesahihannya. Memang betul. Ayah saya pernah memberitahu saya bahawa kami harus memberi maklumat yang betul. Sebarang maklumat tentang COVID-19 boleh kami rujuk aplikasi MySejahtera. Ya, saya setuju. Perbuatan penyebaran maklumat palsu boleh menggugat ketenteraman awam. Kok, mereka saya minta izin untuk muat turun gambar hasil typing dalam Facebook.com. Gambar pemandangan itu amat cantik. Boleh. Gambar ini saya ambil ketika kami sekeluarga melancong di Taiping. Lian, semalam saya lihat Lian muat naik maklumat pasport dalam FB. Lian, ibu saya memberitahu saya jangan kita letakkan maklumat peribadi sesuka hati kerana bintang akan mengundang kecelakaan. Oh, terima kasih nasihat Sintian. Nanti saya padam maklumat tersebut. Okey, marilah kita balik rumah. Okey, bye-bye. Jumpa lagi. Okey, sudah selesai kita punya video. Anak murid cikgu, cikgu nak tanya ya. Apakah yang anda dapat melalui video pendek tersebut? Cikgu nampak Krista. Okey, Krista tak sabar-sabar nak jawab. Cikgu ya sangat cantik. Ya, terima kasih. Okey, silakan. Tidak memuat naik atau memuat turun sebarang bahan tanpa izin pemilik. Sangat bagus. Tumpukan perhatian. Ya, okey, Kon. Silakan, Kon. Yang saya ni, saya nak cuba juga. Okey. Tidak menyebarkan maklumat palsu atau yang diragui kesahihannya. Hebat sekali. Okey, Azira. Azira boleh cuba? Cikgu Ya yang cantik. Hmm. Saya tahu kita perlu memberikan maklumat yang betul untuk semua penggunaan rasmi. Betul. Kita perlu memberi maklumat betul Okey. Okey, Wong? Cikgu, saya ada soalan. Oh, Wong ada soalan. Mengapakah kita perlu memberi maklumat yang betul? Ni soalan yang sangat baik. Kenapa kita perlu beri maklumat yang betul? Suan tahu?
Saya tahu cikgu, tapi saya rasa baik cikgu yang jawablah. Kalau tidak saya beri pula jawapan yang salah. Itu pula informasi yang salah pula cikgu. Betul. Itu jawapan yang paling bijak ya. Okey, anak murid cikgu dengar. Andai kata anda tamat tingkatan 5 SPM, dapat keputusan yang baik, nak mohon memasuk universiti untuk melanjutkan pelajaran. Anda isi borang semua tu. Anda masukkan email palsu. Itu salah. Kalau masuk email palsu, dapat tawaran daripada universiti, bagaimana pula universiti nak hubungi anda? Betul. Jadi, sangat penting kita memberi maklumat yang betul. Faham? 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 Faham, cikgu. Faham, cikgu. Terima kasih. Ada soalan lagi? Ni, okey, silakan. Cikgu, saya nak cuba. Okey, boleh. Tidak menyebarkan virus komputer. Tidak menyebarkan virus komputer daripada tontonan video tadi. Bagus. Ya, Iwan, silakan. Cikgu, boleh saya tambah? Boleh, silakan. Kita perlu guna bahasa yang sopan ketika berkomunikasi dalam talian. Ya juga, itu sangat penting. Sangat penting cikgu. Sebab kadang-kadang bila kita berkomunikasi menggunakan alat peranti, contoh melalui social media kan, kadang-kadang orang tak pasti kita menggunakan tone yang macam mana. Sebab ia adalah perkataan, bukan macam kita bercakap kan cikgu? So kadang-kadang kesopanan tu sangat-sangat penting apabila kita berkomunikasi. Betul, supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya, betul cikgu. Ya, ada apa-apa pandangan lagi? Atau ada soalan nak tanya? Tak ada. Dah selesai. Nak tanya? Atau Kon nak tanya? Krista nak tanya? Tak ada. Okey, tak apa. Mari kita lihat slide cikgu ya. Okey, tentang ID card ini. Okey, kita tidak memuat naik sebarang bahan dalam pelbagai bentuk atau tanpa keizinan pemilik yang sah. Okey, yang kedua, tidak menyebarkan sebarang maklumat palsu atau diragui kesahihannya yang boleh mengugat ketenteraman awam. Ini penting kan untuk sangat menjaga keharmonian masyarakat. Macam sekarang kita ada pandemik, kalau kita sebarkan maklumat yang salah, itu kira infodemik. Betul. Dan juga tidak menceroboh dan menyebarkan virus yang boleh melumpuhkan sesuatu sistem yang dimiliki oleh pihak lain. Penting kan? Maklumat semua kita tu hilang semuanya kalau kena virus. Yang keempat, tidak mengeksploitasi maklumat dan data peribadi pihak lain. Ni salah guna ni nanti. Berkomunikasi secara berhema dalam talian. Yang akhir, berintegriti dalam memberikan maklumat yang betul untuk sebarang penggunaan dalam tarian. Yang cikgu dah terangkan tadi kan? Yang email kan? Okey, ya betul. Okey, kita lihat kepentingan dia. Kenapa kita nak jaga kita kan? Okey. Yang pertama, meningkatkan kualiti pendidikan. Jadi kita dapat mengubah cara pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih inovasi, lebih menarik, menjimatkan masa dan wang, boleh diguna berulang-ulang kali, mampu menarik anak murid kita ya, minat anak murid. Yang kedua, dapat memperbagaikan perkhidmatan dalam tarian, perkhidmatan yang lebih mesra pelanggan. Pengguna tidak perlu bersesak-sesak di kaunter. Terutamanya sekarang kan cikgu? Betul, itu sangat penting. Terdapat pelbagai pilihan transaksi dalam talian. Pernah pakai juga kan? Saya percaya Sean mesti sangat mahir. Okey, yang ketiga, meningkatkan hubungan sosial kita. Memudahkan komunikasi secara maya dengan sesiapa sahaja di seluruh dunia. Kita juga dapat mengeratkan hubungan dan mewujudkan jaringan yang berasingan bidang. Contohnya, bidang teknologi, bolehlah kita buat satu kumpulan untuk mendapatkan pendapat atau pandangan yang berbeza. Ya, betul cikgu. Yang keempat, menjana ekonomi, iaitu menyediakan peluang perniagaan dan perkhidmatan
Dan barangan atau perkhidmatan bolehlah dipromosikan dengan meluas. Penjualan dan pembelian boleh dibuat secara dalam talian. Ini sangat penting untuk meningkatkan ekonomi negara kita. Ya, cikgu. Dan perkongsian maklumat. Perkongsian maklumat ini ada kaitan dengan pelbagai maklumat yang dapat diperoleh dengan mudah. Kerja penyelidikan dan pempelajaran juga dapat dibuat dengan lebih sistematik. Maklumat terkini dalam pelbagai bidang dapat disebar luas secara menyeluruh. Okey, yang akhir sekali kita dapat menjimatkan kos dan masa. Kos panggilan telefon dan pengangkutan tak perlu lagi kan untuk hantar, untuk kita keluar dari rumah. Betul. Perbincangan atau mesyuarat dapat diadakan secara telesidang dan penggunaan sumber tenaga manusia dapat diminimumkan. Maksudnya dapat dikurangkan. Ya. Okey, cikgu sekarang ni nak anak murid boleh tak kongsi pengalaman dalam kepentingan penggunaan teknologi? Azira dah angkat tangan dah, cikgu. Azira silakan. Ibu saya tidak perlu keluar ke pasar raya untuk membeli belah. Ibu saya hanya perlu melayari internet dan dalam sekelip mata, ibu saya dapat membeli barangan yang perlu. Yang paling penting, pembelian ini dihantar sampai ke rumah. Pembelian ini juga dapat membolehkan kita duduk diam-diam di rumah dalam jangka waktu Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19. Sangat penting tu. Duduk diam-diam di rumah. Jangan keluar. Jangan merayau-rayau. Ya, betul. Sean pernah beli dalam talian? Pernah, Ego. Saya beli banyak barang dalam talian. Baju beli, makanan beli, ayam yang ayam segar pun boleh beli, telur pun boleh beli, banyak benda boleh beli. Sangat. Shampoo pun saya beli, Ego. Oh, bagus. Dalam talian. Oh, saya nampak anak murid angkat tangan tu. Siapa? Okey, Crystal yang comel. Cikgu, saya pun ada. Ya ke? Okey, silakan. Saya amat berminat jika guru saya menggunakan teknologi maklumat dalam PDB dalam kelas. Pelbagai tayangan yang menarik boleh digunakan. Pembelajaran sebegini akan menjadi lebih berkesan. Ya, cikgu memang tahu Kristen ni suka tonton video. Kan, macam tadi kan, memang dia menarik perhatian yang lebih banyak dan sebab dia dalam bentuk video, kita pun akan lebih tertarik dan kita akan tengok dan dapat maklumat daripada video tersebut. Ya, tidak mengantuk lah tu. Yelah kan. Memperbagaikan cara pengajaran. untuk mendapatkan maklumat tu. Ya, betul. Ya. Siapa nak cuba kongsi pengalaman? Okey, Iwan yang cantik. Cikgu, saya boleh berhubung dengan saudara atau kawan di seluruh dunia melalui laman-laman sosial yang wujud seperti Facebook, WhatsApp, WeChat dan Instagram. Saya juga dapat mengenali rakan-rakan luar negara. Saya pernah menggunakan teknologi ini untuk mencari rakan-rakan yang hilang perhubungan. Wah, Iwan ini mesti suka melancong dan suka mencari kawan. Mesti dapat ramai kawan ya. Bagus tu. Okey. Ada lagi satu soalan, Ibu. Ya. Cikgu, saya nak kongsi juga. Okey, silakan. Teknologi maklumat dan komunikasi memudahkan urusan harian saya. Saya dapat membeli barang dan membayar cukai dalam talian. Saya tidak perlu beratur panjang dan dapat menjimatkan masa. Hebat kau ni, membantu ibu membayar cukai. Mesti cukai pintu lah tu sekarang ni. Kau nanti boleh tolong saya untuk bayar cukai pun boleh kan, Kon? Ya? Alah, cuba nasib tak dapat pula, cikgu. Boleh juga. Boleh ya? Online bayar online, balik kan. Okey. Atung ada. Saya boleh mendapat maklumat secara mudah dan lebih terperinci untuk menyiapkan kerja sekolah. Semua maklumat yang dapat diakses secara mudah. Saya dapat menjimat kos dan masa. Betul. Kita dapat mencari banyak maklumat melalui sesawang internet kita ni. Ya, betul. Okey. Wong tak sabar-sabar nak jawab juga. Saya dapat mengetahui maklumat dengan lebih cepat, tepat dan pantas. Berita disampaikan secara atas talian dari seluruh dunia. Saya tidak perlu menunggu lama.
perkembangan dunia terkini dapat diperolehi. Ya, memang hebat kan? Kan, Cikgu? Berita terkini dalam tangan sahaja. Ya, betul. Ya, betul. Okey, sekarang cikgu... Ya. Silakan. Ya, Crystal. Cikgu, saya ada soalan dah. Okey, boleh. Cikgu, mengapakah masih ada banyak kes penyebaran palsu? Ni soalan yang bagus ya. Kenapa masih ada banyak kes penyebaran palsu ini? Okey, ada sesetengah pihak sengaja nak menarik perhatian. Apa tujuan dia? Tujuan meningkatkan pendapatan duit mereka tu melalui pengiklanan. Dan ada juga sesetengah pihak sengaja nak menjejaskan imej seseorang. Saya pun tak tahu kenapa. Ada juga sesetengah orang dia ni nak menjejaskan keuntungan syarikat partner yang lain. Itulah sebabnya masih dapat banyak lagi. Jadi bagaimana kita nak membentung masalah ni? Jika anda kata kita tahu perkara ini, bolehlah kita buat laporan. Buat laporan kepada siapa? Kepada pihak polis ke? Polis, pihak polis boleh. Betul. Tapi untuk multimedia ini, kita juga boleh menghubungi SKMM. SKMM. Apa tu SKMM? Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Okey, betul lah, Cikgu. Okey, baiklah Cikgu, sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teras di Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Teras di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean. Jom kita teruskan pengajaran kita pada hari ini, Cikgu. Ya, terima kasih. Okey, anak murid cikgu. Cikgu nak tunjuk satu logo. Ini logo dia. Boleh tahu bagi tahu cikgu apa nama logo ni? Gmail. Hebatnya. Sebulat suara. Jawab Gmail. Mesti semua menggunakan Gmail juga kan? Kita menyimpan surat, menyurat. Okey, apakah aplikasi yang anda pakai? Okey, Kon. Silakan. Cikgu, saya pun ada. Ini adalah apa ni? Apa WeChat. ni? WeChat. Cikgu pun ada WeChat. Sean ada WeChat? Ada, Cikgu. Ada. Bagus. Siapa nak kongsi? Okey, Azira ada apa? Cikgu, saya ada WhatsApp. WhatsApp yang biasa kan kita pakai kan. Cikgu, saya ada, Cikgu. Okey, tahu. Siapa lagi ada? Okey, Fangi ada apa? Cikgu, saya ada Telegram. Telegram. Ya, cikgu pun pakai Telegram juga dalam urusan sekolah. Ya, Cikgu. Terima kasih, Fangi. Okey, Krista yang cantik. Cikgu, saya ada Facebook dengan Messenger. Ini mesti ramai kawan. Selalu memuat naik gambar. Siapa lagi nak kongsi? Okey, Iwan. Cikgu, saya ada Instagram. Instagram. Okey, cikgu pun ada Instagram. Cikgu ada? Ada. Okey, nanti saya follow cikgu. Okey, thank you. Boleh. Ya? Siapa lagi? Kita minta maaf. Cikgu, saya ada Line. Line. Kawan-kawan yang lain, anak murid cikgu yang lain ada Line tak? Ada tak? Tak ada. Cikgu ada Line. Nampaknya tak minat Line ya. Sean ada Line? Saya dulu pernah pakai sekali, Cikgu. Lepas tu dah tak pakai sebab tak ada kawan yang pakai Line.
Yelah memang kan kurang sikit. Cikgu ya pakai sebab ada hubungan dengan seorang guru besar di Thailand. Itu sebab saya buat kerja amal di situ. Cikgu. Mengajar bahasa Cina di situ. Antara Thailand. Buat kerja amal. Okey. Jadi hari ini cikgu nak tanya, apakah pendapat anak murid cikgu ya, selepas nanti cikgu akan tonton, cikgu akan paparkan sedikit tentang contoh ini ya. Okey, kita lihat contoh penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretikat ini ya. Penggunaan akaun email pula. Okey, kita perlu merahsiakan nama pengguna dan kata laluan kita. Itu sangat penting. Tidak memasukkan maklumat diri dalam pendaftaran email. Menggunakan email dengan bijak dan berhati-hati. Apa pula pendapat anak murid cikgu? Ada nak kongsi? Okey, Kon, silakan. Cikgu, kita boleh mengiklankan barangan dan perkhidmatan yang tidak menyalahi undang-undang dan norma masyarakat. Ya, betul. Boleh mengiklankannya. Nampaknya ni hebat. Okey. Siapa nak kongsi pengalaman? Okey, Azira. Cikgu, ibu saya mengiklankan kuih raya tradisional dalam aplikasi Facebook dan Instagram. Bagusnya. Cikgu pun nak beli ya. Ayo, nanti pautan tersebut nanti kongsi dengan kita lah. Sebab kita pun nak beli juga. Betul. Kan, raya dah sampai lah. Kuih tradisional tu sangat sedapnya. Ya. Siapa lagi? Okey, Afangi. Cikgu, saya pernah lihat iklan itu. Maklumat lengkap dan dipuji ramai. Memang laris sampai stok habis. Stok habis. You go. Kena beli awal-awal ni. Kena beli awal-awal. Baguslah tu. Fangi ni ikut. Okey, siapa nak kongsi lagi? Nampaknya maklumat yang betul penting dalam pasaran yang bersaing secara sihat. Betul. Sebab dari sini kita tahu Ibu Azira tu mesti memberi maklumat yang sangat tepat. Mungkin ada kandungan apa dan kuihnya sangat sedap. Jadi larislah sampai stok habis. Sebab kadang-kadang ada pun orang yang letak maklumat yang salah. Contoh kalau dia nak jual benda second hand ataupun benda yang dah digunakan, dia cakap, memang boleh berfungsi dengan bagus. Tetapi bila nak beli tu, tiba-tiba mungkin macam handphone ke, tak boleh buka lah, ada kaca yang dah pecah lah, macam tu lah. So, kena pastikan sentiasa berikan maklumat yang sahih. Macam ibu siapa tadi? Ibu Azira kan? Ya, betul. Itu perbuatan yang patut dipuji. Okey. Sekarang, cikgu nak amari cikgu ya. Boleh tak kongsi tentang pengalaman kalau kita tak gunakan teknologi ini dengan baik? Jadi itu kesan pengabaian penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini secara beretika. Siapa boleh? Okey, Kon. Silakan. Cikgu, adik saya sentiasa melayari internet dan suka bermain game dalam talian. Kerja sekolah dia tidak siap dan dimarahi oleh ibu. Alah, bukan ibu saja marah, cikgu pun nak marah kan? Saya pun nak marah. Keputusan nanti merosot. Itu perlu memperbaiki diri. Okey, siapa nak kongsi lagi pengalaman? Okey, Azira. Cikgu, komputer saya pernah diserang virus dan hilang semua maklumat kerja khusus. Saya terpaksa buat semula. Ayo, cikgu sedih bila dengar tu. Kerja khusus lagi. Biasanya akan ambil hari berminggu-minggu yang nak buat. Kalau kena virus hilang susah lah. Rasa nak menangis lah tu kan. Itulah pentingnya kita menjaga maklumat, keselamatan yang betul. Okey. Ya, siapa nak kongsi? Iwan. Cikgu, jika kita abaikan penggunaan teknologi secara beretika, fitnah dapat disebarkan secara lebih mudah. Ia sukar dibendung kerana sesiapa sahaja boleh menulis dan menyiarkan maklumat-maklumat sahih sukar ditentukan. Ya, betul. Fitnah itu bahaya kan? Ya. Agar menggugat ketenteraman awam. Betul. Siapa lagi nak kongsi? Ada? Okey, Fangi.
Cikgu, kita akan leka dengan penggunaan internet. Perlakuan ini mengabaikan pelajaran dan tanggungjawab lain. Contohnya, membantu ibu bapa, hidup bermasyarakat dan sebagainya. Ya, betul. Kalau tidak kan, asyik main game aja. Tak bercakap dengan, tak ada komunikasi, tak ada hubungan dengan ibu bapa, anggota keluarga yang lain. Duduk dalam bilik saja. Dengan alat peranti sendiri. Kan, ada masa Igu sebelum PKP kan, saya selalu lepak dengan kawan lah Igu. Bila lepak dengan kawan, semua kawan. Seorang kawan tu bila lepak dengan kita, bila berbual dengan kita, bukan berbual dengan kita, dia menggunakan telefon bimbit dia, cakap dengan orang lain pula. Baik, tak payah datang bersama-sama kan. Ada kalanya kita makan semeja pun sama. Ya betul. So yang paling penting tu kena buatlah macam etika di mana kalau kita bersama-sama dengan kawan ataupun keluarga, telefon bimbit tu letak kat tepi. Kalau jawab tu kena bayar untuk makanan. Betul. Ada anak murid lain yang nak kongsi lagi? Kalau tak ada, cikgu nak cerita sedikit. Okey, kita nak tengok di sini. Apakah kesan pengabaian yang cikgu sediakan? Okey, ketidaktepatan maklumat. Itu penting tu. Isu keselamatan tadi. Okey, serangan pelbagai virus. Terdedah kepada bahan negatif pula. Itu sedih kan? Menjejaskan maruah diri dan maruah keluarga. Betul, Cikgu. Ketakikan penggunaan. Sampai tidak ada hubungan mesra dengan anggota keluarga. Itu yang kita sedih. Jadi, sebagai pengguna yang beretika, kita tahu tanggungjawab kita. Kita ada tanggungjawab yang untuk diamarkan. Dan sekarang ini kita tahu hak kita sudah mencapai komputer atau alat peranti dan kita dah ada tahu hak kita untuk kemahiran penggunaan ini dan kita juga ada hak menggunakan teknologi maklumat ini yang sedia ada demi kemajuan negara. Jadi, kita lagi yang penting untuk mengamarkan tanggungjawab kita. Ya, betul, Cikgu. Okey, tanggungjawab kita ini menjaga maklumat dan data peribadi orang lain dengan baik, tidak menyebarkan maklumat palsu dan maklumat yang tidak sahih yang akan mengelirukan orang lain, memastikan teknologi maklumat dan komunikasi ini tidak disalahgunakan agar tidak memudaratkan diri dan negara. Ya, betul. Betul tak? Betul. Cikgu nak tahu setelah dengar apa yang cikgu buat di sini, apakah pandangan anak murid cikgu? Okey, sebelum anda kongsikan pengalaman anda, kita akan berehat seketika, Igu. Ya, sebelum kau menjawab, Igu, kita akan berehat seketika dan boleh. kembali semula ke Teras di Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Teras di Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Yap dan juga saya, Sean Steven. Okey, Cikgu, teruskan, Cikgu. Okey, tadi kita ada soalan daripada, bukan soalan kongsi pandangan daripada Kon. Kon, silakan. Cikgu, saya berasa sangat gembira kerana dapat menggunakan teknologi secara beretika. Ya, cikgu bergembira juga. Siapa nak kongsi lagi? Okey, Krista. Cikgu, saya sentiasa mematuhi peraturan semasa menggunakan teknologi. Ni Krista memang pelajar yang bersopan santun, mematuhi peraturan. Okey, Fangi. Cikgu,
Cikgu, saya sentiasa memperhatikan tingkah laku beretika semasa menggunakan teknologi dalam kehidupan harian. Okey, bagus tu. Kita mesti mempraktikkan etika tu. Betul, Ibu. Kita mengamalkannya. Sangat penting. Jadi, anak murid cikgu, kita dah belajar. Sekarang, kita nak buat sedikit latihan untuk sebagai penilaian. Jom. Siapa nak baca? Okey, Kon, silakan. Berita palsu telah menular di media sosial hari ini, Kuala Lumpur. Menerusi kenyataan tersebut, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, menafikan dakwaan bahawa Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah telah menarik balik kebenaran berentasi negeri untuk beraya dan menziarahi ke ahli keluarga terdekat pada hari raya pertama Aidilfitri kerana ramai orang telah merentas negeri tanpa kebenaran untuk pulang ke kampung. Terima kasih. Ada lagi soalan. Siapa nak cuba untuk baca seterusnya? Siapa nak cuba? Cikgu, saya nak cuba. Okey, boleh. Ewan. KKM menegaskan kenyataan tersebut bukan daripada Ketua Pengarah Kesihatan dan menasihati orang ramai supaya berhenti menyebarkan berita berkenaan bagi mengelakkan kekeliruan. Pasukan Respon Pantas KKM berkata dan memberi kenyataan sebentar tadi. Betul. Terima kasih ya. Faham soalan? Kalau dah faham soalan, kita nak pergi jawab soalannya. Okey. A, berdasarkan maklumat di atas, apakah perasaan anda setelah mendapati berita palsu menular di media masa? Ini media sosial, ini perasaan. Satu markah dia. Mengapa? Mengapa perasaan tu? Okey, berikan alasan anda. Siapa nak jawab? Okey, Azira, silakan. Saya berasa marah dan tidak puas hati. Hal ini kerana dapat menyebabkan kekeliruan orang lain yang telah mendapat berita tersebut. Hal ini juga boleh menjejaskan nama baik negara. Tepat sekali. Bagus Azira, bagus. Bagus Azira ya. Yes, betul. Cikgu nak bagi thumbs up 2 ya. Nampaknya tumpukan perhatian semasa belajar. Ini jawapan yang cikgu sediakan. Okey. Krista boleh minta baca? Krista, boleh minta baca jawapan cikgu? Boleh cikgu. Okey, silakan. Saya berasa sangat sedih dan kecewa kerana maklumat yang tidak tepat akan mengelirukan orang lain dan menimbulkan huru-hara. Ya, terima kasih. Memang kan kita sedih atau kita kecewa kan? Ya, betul. Terima kasih. Ini jawapan yang cikgu sediakan. Kita pergi kepada B ya. Acong tidak memuat naik gambar keluarga semasa mereka melancong di luar negara. Pada pendapat anda, mengapakah Acong berbuat demikian? Setujukah anda dengan perbuatannya? Okey, Kon. Tak sabar-sabar nak jawab. Cikgu, saya setuju cikgu. Okey, setuju. Pada pendapat saya, Acong tidak mahu mendedahkan maklumat diri kepada masyarakat supaya keselamatan diri, keluarga dan harta benda dijamin. Bagus. Keselamatan diri dan keluarga tu. Penting juga harta benda kita kan? Ya, betul. Nanti kita tak ada di rumah, apa orang curi pula bola akan masuk. datang. Itu tidak. sangat penting. Betul, Ibu. Apa jawapan cikgu sediakan? Setuju. Kerana Acong menjaga keselamatan diri, keluarga dan harta benda dalam rumah. Buatannya dapat mengelakkan berlakunya perkara yang tidak diingini. Okey, soalan C pula. Sebagai seorang murid, apakah peranan anda untuk memastikan pematuhan etika dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi? 2 markah di sini, 2 rangan kosong. Krista pula nak jawab. Okey. Berkomunikasi secara berhemah dalam talian. Okey. Tidak menyebarkan sebarang maklumat palsu atau diragui kesahihannya yang boleh mengganggu ketenteraman awam. Bagus. Bagus. Siapa nak kongsi? Okey, Lawiwan. Cikgu, saya nak tambah. Okey. Tidak memuat turun dan memuat naik bahan negatif.
Tidak memuat turun dan memuat naik perisian tidak berlesen. Itu penting, perisian yang tidak berlesen. Iwan, jawapan yang tepat sekali. Cikgu tengok jawapan yang cikgu sediakan ya. Saya tidak menyebarkan maklumat yang palsu. Saya tidak memuat naik maklumat tanpa keizinan pemilik yang sah. Okey, soalan D pula. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dapat menjimatkan kos dan masa. Berikan pendapat anda. Siapa nak jawab? Kita bagi peluang. Okey, Wong. Dengan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi, kita dapat berbual dengan keluarga yang berjauhan secara dalam talian. Kita juga dapat membeli barang dalam talian tanpa keluar dari rumah. Betul, itu sangat penting ya. Okey, kita lihat pula jawapan yang disediakan oleh cikgu. Tidak perlu buat panggilan telefon, jimat duit kan? Boleh bermesyuarat di rumah atau pejabat tanpa bergerak ke tempat tersebut. Jadi jimat masa dan terutamanya pada masa kini kita boleh jaga jarak sosial. Betul, cikgu. Sangat penting untuk menjaga ketenteraman masyarakat kita. Ya, cikgu. Okey, supaya kita dapat putuskan talian COVID-19 ini. Ya, itulah yang kita belajar hari ini. Jadi sekarang ni cikgu nak buat sedikit rumusan tentang tajuk hari ini. Silakan, cikgu. Ya. Okey, kita nak lihat. Hari ini penting untuk kita mengetahui hak untuk mencapai penggunaan komputer atau alat peranti dan hak untuk menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi yang sedia ada demi kemajuan negara. Hak untuk kemahiran penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Tapi yang paling penting sekali, kita perlu tahu tanggungjawab kita. Tanggungjawab sebagai seorang yang pengguna yang beretika, iaitu menjaga maklumat dan data peribadi orang lain, tidak menyebarkan maklumat yang palsu atau tidak sahih yang akan mengelirukan orang lain, memastikan teknologi maklumat dan komunikasi tidak disalahgunakan, tidak memudaratkan diri dan negara. Okey, terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada pagi ini ya. Terima kasih lagi sekali kepada cikgu Yap dan juga kepada mereka yang berada dalam talian, iaitu Fanggi, Crystal, Si Yuan, Nur Azira, dan Kon dan juga Lau Yi Wen. Dan kita juga untuk pastikan sentiasa memastikan SOP sentiasa diikuti supaya dapat menangani penularan COVID-19 dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Teras di Didik TV KPM. Kita berjumpa lagi. Jumpa lagi. Bye. Bye. Dear teacher, we are so blessed and thankful to have you as our educators. for the challenges to encourage us. To help us become who we are in the future. We appreciate your efforts and patience you to put into us. And without you teachers, we wouldn't know where we would be. Even if we give you a hard time, you never give up on to teach and educate us students. And we are forever grateful to have teachers like you. Thank you, teachers. Little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night. Didik TV KPM